أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Sorry sangat kepada peminat video saya ni lah yang tunggu pasal konten-konten seram saya ni. Sebab sekarang ni saya agak busy juga dengan kerja saya yang lagi satu ni. Jadi dah 2 minggu kot saya rasa saya tak buat YouTube. Jadi sekarang ni hari ni saya ada masa free. Jadi saya buat cerita seram. Jadi cerita seram kita hari ni pasal jengka. Sebelum kita cerita seram tu, kita tukar dulu lampu seram kita. Kita tukar jap. Okey, kita bagi nama pemilik cerita ni sebagai Aiman. Bukan nama sebenar. Aiman ni dia duduk dengan mak ayah dia dekat jengka 11. Dia mempunyai 3 adik-beradik dan dia anak sulung lah. Dalam 3 adik-beradik tu, 2 orang adik-beradik dia masih belajar dan dia bekerja sebagai polis dekat Kuantan. Tak lama lepas dia bekerja sebagai polis tu, dia pun berkahwin dah dengan isteri dia yang dekat bekerja sebagai Kuantan jugalah. Bila macam ada cuti, barulah dia balik ke jengka untuk melawan mak ayah dia. Tak lama lepas Aiman berkahwin dengan isteri dia tu, dia pun dapatlah seorang anak perempuan. Dia pun beritahulah dekat mak ayah dia kan, dia dapat anak dan mak ayah dia akan jadi atuk dengan nenek lah. Jadi mak ayah dia pun macam rasa gembira jugalah kan, sebab dia dapat jugalah tengok cucu yang pertama dia. Jadi macam anak Aiman dia macam cucu kesayangan dia lah. Jadi bila dah ada anak ni, Aiman pun makin kerap jugalah balik kan. Sejak ada macam cuti sehari macam cuti sehari 2 pun dia akan balik kampung jugalah. Kalau tidak selalunya macam agak cuti panjang baru dia balik. Ni tak, macam cuti sekejap sehari 2 hari pun dia akan balik lah kampung sebab ada anak kan. Dan ayah dia pun macam suka lah kan dengan cucu tu. Bila anak dia yang ni Aiman ni balik, macam mak ayah dia ni macam bagi layanan terbaik lah dekat diorang. Macam ada cucu macam bagi beli-beli mainan dekat cucu Aiman, dekat anak Aiman ni kan. Jadi anak Aiman macam agak selesa juga lah dengan atuk dengan nenek dia ni. Dalam tak lama lepas tu, bila dah selalu dapat macam tu, bila dia balik, anak Aiman tu macam gembira bila balik kampung ni. Sebab dapat macam dia kan, siapa tak gembira kan bila balik kampung. Budak-budak ni dapat mainan, dapat macam-macam layanan. Jadi macam gembira, dia suka bila dapat balik kampung tu. Sampai boleh katakan kalau dia balik kampung tu, jumpa dengan atuk dengan nenek dia ni, anak Aiman dia macam tak nak, macam susah juga nak ikut mak dengan ayah dia balik ke Kuantan balik. Sebab dia kan bila dah dapat mainan semua, dia rasa macam dah seronok bila balik kampung tu. Jadi bila kena balik ke Kuantan, dia rasa macam agak susah, agak sedih jugalah kan nak tinggal atuk dengan nenek dia ni. Ada satu hari ni dalam pukul 4 petang, Aiman dapat satu panggilan daripada mak dia, cakap ayah dia sakit dekat hospital. Jadi Aiman pun bila dapat panggilan daripada mak dia macam tu, dia pun rasa macam agak risau jugalah kan. Yalah, ayah dia sakit ada kat hospital kan. Dia pun call lah isteri dia, cakap kat isteri dia yang ayah dia sakit. Isteri dia pun, dia dengan isteri dia pun macam gegas lah kan ambil anak dia dekat Taska. Sebab dia dengan isteri dia bekerja, jadi anak dia ni macam ditinggal dekat Taska lah. Bila balik kerja baru dia ambil anak dia. Jadi hari tu dia ambil anak dia dalam pukul 6.30 baru dia sampai rumah. Jadi sampai rumah dia kemas-kemas barang semua tu dalam pukul 7.30. Lepas maghrib barulah dia gerak ke jengka untuk tengok ayah dia yang sakit tu lah. Dalam perjalanan ke jengka, dia pun macam biasa kan, perjalanan ke jengka tu macam biasa, tak ada masalah pun. Dalam perjalanan nak pergi ke jengka dalam pukul 9 tu, dia lalulah dekat satu kebun dekat
jengka. Jadi masa dia lalu kat kebun kelapa sawit ni, anak dia ni beritahu dia, "Ayah, kenapa kakak kat sebelah pokok kelapa tu rambut dia panjang dan baju dia penuh dengan darah?" Aiman pun rasa macam agak terkejut jugalah kan bila dengar anak dia cakap macam tu. Dia pun nak sedapkan hati, dia cakap kat anak dia, "Dah, jangan tegur. Mungkin dia tu pekerja dekat situ kot." Padahalnya Aiman dah tahu dah itu apa dia. Tapi dia nak sedapkan hati anak dia, takut anak dia rasa takut semua tu kan. Jadi dia pun macam cakap benda macam tu je lah dekat anak dia. Dia pun sambunglah perjalanan bawa kereta tu. Tak lama lepas tu, Aiman ni rasa macam pelik. Dia rasa macam ada benda ikut belakang kereta dia. Dia pun macam tengok cermin sisi belakang dia. Bila dia tengok tu, tak nampak apa-apa. Bila dia dah pusing belakang, dia tengok tak ada apa-apa tu, dia pun pusing ke depan balik. Dia pun fikir, mungkin perasaan dia kot, sebab dia penat sangat bawa kereta. Jadi dia pun macam teruskan je lah mandu kan. Jadi tak lama lepas dia bawa kereta tu, dia sampai dekat satu kawasan kelapa sawit ni. Dia terkejut. Dia tengok belah cermin kiri dia ni, ada satu bungkusan putih yang tengah tengok je dia. Dia pun dah rasa tak sedap hati lah. Sebab dia sendiri yang nampak kan. Dia pun dalam hati dia fikir Allah je. Dan dia pun terus pasang ayat kursi kat kereta dia. Dan dalam hati dia hanya ingat Allah. Dia baca apa yang dia tahu. Dan dia sedang tengah baca tu, baru dia teringat pesan mak dia, kalau balik, jangan balik lewat malam sangat. Sebab kawasan tu memang keras dan ramai dah orang aksiden. Jadi bila dia teringat pesan tu, dia pun macam agak tu juga kan, agak macam terlupa dengan pesanan mak ayah dia tu. Sebab yelah kan cuai kan, dah dengar macam, yelah dah dengar ayah sakit kan, dia macam dah tak fikir apa-apa kan, sebab ayah dia kan. Jadi dia macam terlupa dengan pesanan mak dia tadi tu. Dekat 2 jam jugalah dia baca ayat-ayat apa yang dia tahu dari radio dia ni, macam bunyi dia ayat-ayat Al-Quran tu. Dia jalan tu, dia pun lepaslah daripada kawasan yang dia nampak benda bungkus tu. Bila dia dah lepas daripada kawasan tu, dan benda bungkus tu pun tak ikut lah dia. Macam dia ingat benda tu ikut dia sampai dia lepas ke hospital ayah dia. Dia pun benda tu pun macam tak ikut. Jadi dia pun rasa macam lega kan. Mungkin benda tu macam main ataupun otak dia yang fikir je lah. Jadi dia pun teruslah perjalanan dia ke hospital untuk tengok ayah dia yang sakit tu. Bila dah sampai dekat hospital tu, dia pun ceritalah apa yang jadi dekat dia, dekat mak dia. Bila mak dia dengar, mak dia pun macam nasihat kat dia, lain kali jangan balik lewat malam sangat. Sebab itulah, dah ramai dah orang aksiden kat situ. Kalau macam mana pun rasa cuai ke, tak macam ada masalah sangat pun, janganlah balik macam lewat. Jadi itulah macam peristiwa seram jugalah kan untuk Aiman balik dekat kampung, kat rumah mak ayah dia ni. Jadi sejak daripada peristiwa tu, Aiman macam agak-agak juga bila dah macam dekat, macam lepas maghrib dia takkan balik je lah kawasan, untuk balik macam baliklah kawasan mak ayah je ni. Sebab dia teringat apa peristiwa jadi kat dia tu. Jadi dia akan, kalau dia nak balik rumah mak ayah dia pun sebelum maghrib, dan dia nak balik ke Kuantan ni pun dia akan gerak sebelum maghrib. Okay guys, itu saja konten kita untuk malam ni. Minta tolong like, subscribe, share dan tekan button sebelah subscribe tu. Siapa-siapa yang belum subscribe, minta tolong subscribe. Sebab dia lah bantulah site ni kan. Sebab site ni pun macam baru lagi. Jadi minta tolong subscribe dan share tu. Tak perlu bayar pun subscribe dan share tu. Jadi minta tolong korang kan. Sebab siapa lagi nak tolong subscribe dengan share video saya ni kan. Jadi saya acah harap siapa-siapa yang tengok video saya ni, minta tolong like dan subscribe, share je lah video ni. Tak salah pun share dekat TikTok ke, kat Facebook ke, tak ada pun, tak salah pun.